السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita sekali lagi bersama pada malam ni. Sambungan kita daripada tafsir juz'u amma ialah pada surah Al-A'la ayat yang ke-9. Surah Al-A'la ayat yang ke-9 Allah Ta'ala sebut fadzakkir in nafa'atiz zikra, yang bermaksud oleh itu berilah peringatan kepada umat manusia dengan ajaran Al-Quran, kalau peringatan itu berguna, dan sudah tentu ianya pasti berguna. Jadi kita tengok apa yang disebutkan oleh para ulama berkenaan dengan ayat seterusnya pada malam ni, iaitu ayat yang ke-9 daripada 19 ayat dalam surah Al-A'la. Ayat yang ke-9 sampailah ayat yang ke-13 ni merupakan bahagian ketiga untuk surah Al-A'la, yang mana pada bahagian yang ketiga ni Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada manusia ajaran, yang mana ajaran itu merupakan sebuah peringatan dan ancaman yang terdapat dan diambil daripada Al-Quran. Jadi kita fokus pada ayat ke-9. Allah Ta'ala sebut fadzakkir in nafa'atiz zikra, oleh itu berikanlah peringatan kerana peringatan itu sesuatu yang bermanfaat. Ayat ini disebut oleh para ulama sebagai ayat tasliyah, iaitu ayat yang bersifat pujukan, ayat yang bersifat memberi motivasi, memberi kekuatan pada Nabi, memberikan semangat dan menaikkan emosi Nabi pada keadaan yang paling baik, kedudukan yang paling baik. Jadi kita tengok apa yang disebut pada ayat ni. Allah Ta'ala sebut fadzakkir. Huruf fa pada perkataan fadzakkir itu disebut sebagai fa fasihah ataupun fa fasihah. Maknanya ianya adalah kalimah yang bersifat konklusi ataupun bersifat penyelesaian kepada sebuah masalah yang besar. Ataupun dalam maksud lain, selepas engkau sudah mendengar beberapa ayat sebelum ini, maka inilah kesimpulan kepada semua. Maknanya kalau kita tengok pada ayat yang pertama sampailah ayat yang ke-9, Allah Ta'ala sebut sabbihisma rabbikal a'la. Kalau kita tengok sampailah ayat yang ke-8 sebelum ayat yang ke-9, wa nuyassiruka lil yusra, maksudnya apa? Dan kami tetap memberi kemudahan kepadamu untuk melaksanakan segala perkara agama yang mudah diterima oleh akal yang sihat. Jadi kesimpulan dia, konklusi dia pada ayat ke-9, Allah Ta'ala kata semua itu datangnya daripada sebuah peringatan yang agung, iaitu Al-Quran. Jadi di sini dia menunjukkan pada kita bahawasanya ianya ialah satu ayat yang mentazimkan Al-Quran. Nabi SAW disuruh untuk memberi peringatan kepada manusia, berdakwah kepada manusia dengan menggunakan Al-Quran.
mengajak manusia untuk sama-sama membaca, memahami, menghayati, meneliti apa yang ada dalam Al-Quran. Dengan semua benda tu baca, faham, teliti dan hayati, ianya akan mengelak masalah-masalah yang berlaku dalam kehidupan manusia. Antara masalah yang paling dekat sewaktu turun ayat ni ialah masalah untuk melihat ujian itu ianya ketetapan daripada Tuhan. Ianya bukan kerana sial satu-satu orang, dan ianya bukan juga kerana benda-benda yang tak elok ada pada orang itu sehingga menyebabkan datangnya ujian. Macam situasi kita sekarang ni, orang duk bercakap tentang bila mana berlakunya banjir di banyak negeri di Malaysia ni. Tiba-tiba keluar pula isu antara sebab banjir tu berlaku ialah kerana semayang jarak-jarak yang menyebabkan banjir itu berlaku. Sedangkan ada negeri yang semayang jarak pun tak banjir juga. Okey. Kerana dia kata sebelum daripada tu lagi banyak tempat lain ni diberi kelonggaran kecuali masjid. Okay. Pertama, kita kena tahu bahawasanya setiap musibah bencana alam yang berlaku ini tidak diketahui sebabnya melainkan oleh Allah Azza wa Jalla. Cuma kita boleh mengambil iktibar, muhasabah diri terhadap setiap kesusahan bencana yang berlaku. Tapi untuk menjadikan satu sebab kita boleh kata benda yang kita tak puas hati itu, lalu kita kata ianya ialah satu balasan ataupun satu apa yang Allah Ta'ala telah berikan kerana kedegilan, maka itu ialah termasuk pada benda yang tak diketahui. Kita tak boleh menghukum, tidak boleh memberikan penegasan terhadap benda berlaku. Okay. Jadi ayat ini Allah Ta'ala sebut sekiranya manusia dia faham Quran dengan betul, dia tak akan katalah banjir yang berlaku itu hanyalah kerana semayang jarak-jarak. Kalau dia faham agama itu dengan betul. Kerana tak faham agama itulah yang menyebabkan berlakunya, keluarnya percakapan dan tulisan itu. Okay. Jadi pada ayat ke-9 Allah Ta'ala sebut fadzakir, beri peringatan. Bila mana sebut peringatan, ianya benda yang tabiat nafsu manusia dia tak suka, walaupun ianya bermanfaat. Macam makanan-makanan yang berkhasiat untuk tubuh badan manusia ni, rasanya bukanlah sedap, tapi ianya berkhasiat. Ini contoh saya nak bagi. Banyak makanan-makanan yang bersifat boleh membaiki masalah dalaman tubuh badan kita ni, banyak mana makanan itu yang sedap rasa dia. Melainkan makanan yang sedap rasanya, yang orang kata apa, kita suka, ianya pasti membawa mudarat. Tapi kalau makanan yang kita tak suka, ataupun benda-benda yang bersifat boleh membaiki, boleh membetulkan balik sistem-sistem yang terganggu, biasanya rasanya taklah sesedap dengan makanan yang boleh membinasakan. Begitu juga Al-Quran. Bila mana baca Quran, orang-orang yang sudah lama bertumpuk pada diri dia macam-macam penyakit, penyakit jahil ada, penyakit hati yang banyak, first dia baca Quran, dia faham Quran, dia akan rasa Quran sedang menyerang diri dia, dan dia akan rasa sakit. Bila mana dia baca ayat Quran, asal baca je kena pada diri dia, sehinggalah dia boleh tinggalkan benda tu. Barulah kita akan tengok Quran itu bermanfaat. Sebenarnya waktu dia kena tu, dia terasa Quran itu sebagai teguran, itu pun sudah bermanfaat pada diri dia. Jadi kita tengok lagi apa yang disebut. Dia kata kalau kita lihat pada kalimah fadzakir yang bermakna maka berilah peringatan, tidak ada satu objek pun yang disebut di dalamnya. Maknanya dalam struktur ayat bahasa Arab itu tidak ada fadzakir itu kepada siapa, berilah peringatan itu kepada siapa. Ini bermaksud dalam setiap ketika kena diingatkan. Inilah kesimpulan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada baginda sedang bertasbih kepada Allah ataupun sedang memberi peringatan, maknanya sentiasalah duduk melekat dengan peringatan itu, apa-apa saja. Jadi sifat orang yang beragama ini ialah sifat orang yang suka memberi peringatan. Jadi orang yang tak tahan dengan mendengar peringatan, ancaman ni, dia tak akan rasa benda ni sebagai benda yang sedap untuk dia dengar. Kemudian kalimah inna fa'atiz zikra, jika peringatan itu memberi manfaat, adalah satu kenyataan yang bersyarat, dia ikat itu. Berilah peringatan sekiranya ianya memberi manfaat pada kamu. Dia macam satu bentuk kata tanya ataupun satu bentuk
pernyataan yang belum ada jawapan. Berilah peringatan sekiranya ada kebaikan. Sebenarnya Quran tu memang dah ada kebaikan lah pun. Kenapa kena ada perkataan ataupun ayat ujung tu inna fa'atiz zikra, sekiranya peringatan itu bermanfaat. Maksudnya berilah peringatan kalau peringatan itu ada ataupun dapat memberi manfaat, sama ada yang diberi peringatan itu atau kepada yang memberi peringatan. Maknanya kedua-dua belah pihak, orang yang beri peringatan dengan Quran pun dapat manfaat, orang yang menerima peringatan pada Al-Quran pun dia dapat manfaat. Itu tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, kalimah inna fa'atiz zikra boleh diterjemahkan sesungguhnya peringatan itu akan memberi manfaat, kerana sudah tentulah peringatan itu memberi manfaat. Maknanya gaya ayat ni ialah satu gaya untuk mengatakan manfaat tu ada, ataupun benda tu pasti akan dapat. Contoh, kita berhutang dengan orang, kita dah bayar hutang tu, tiba-tiba datang balik orang tu, dia minta balik dengan kita. Dia kata, mana duit yang kamu hutang dulu? Kita dah bayar dah. Kita nak beritahu kita dah bayar, kita tak kata saya dah bayar, tapi kita timbulkan persoalan, bukan dah bayar ke baru ni? Itu cara bahasa Quran. Berilah peringatan kalau Quran itu ada kebaikan. Pasti dah Quran itu ada kebaikan. Kamu tak boleh nafi. Cara ni ataupun gaya ayat ni nak kata pada kita bahawasanya ialah ayat Allah Ta'ala nak beritahu, kamu carilah celah mana kamu nak kata Quran tu tak ada manfaat. Pasti kamu tak akan dapat kata, melainkan kamu akan kata Quran itu banyak manfaatnya. Jadi ayat ini ialah satu ayat yang besar. Allah Ta'ala ingin beritahu tentang ibu kepada peringatan itu ialah Quran. Kalau orang dia cari benda nak peringat orang selain pada Quran, dia akan nampak lama-lama benda tu manfaat dia berkurang. Berbeza dengan Quran, semakin digali, semakin dikaji dan dihayati, kita akan lihat semakin luas, semakin berkembang. Sebab itu sifat manfaat yang ada dalam Al-Quran. Dan Nabi SAW sudah tahu yang peringatan itu ada kebaikan. Maka ayat ini ialah ayat suruhan dan juga ayat penegasan. Dua-dua dalam tu. Pertama, amrun, suruhan. Yang kedua ialah penegasan, penjelasan daripada Allah Ta'ala. Maknanya tidak ada benda yang paling baik melainkan Quran. Kalau orang tu dia ambil benda lain, dia telah ambil benda yang kurang baik. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya sebaik-baik penyibukan, sebaik-baik kesibukan untuk mencari benda baik atas dunia ni ialah menyibukkan diri dengan memahami peringatan yang ada dalam Al-Quran. Maka kita pun hendaklah menjadi orang yang memberi peringatan kepada manusia, bukan hanya Nabi, dan peringatan itu mesti diambil daripada Al-Quran. Kita pun sudah tertanggung dengan tanggungjawab dakwah. Akan tetapi kadang-kala kita takut orang tidak mendengar peringatan daripada kita. Kalau orang tak dengar, kita yang baca Quran tu dapat manfaat. Itu kehebatan Quran. Maknanya kalau orang tak peduli apa yang kita sebut, sekurang-kurangnya manfaat itu mengalir pada orang yang menyebutkan benda tu. Tidak ada istilah kerugian bagi orang yang bercakap tentang Quran. Orang tak nak dengar pun dia untung, orang dengar lagi dia untung. Jadi ayat itu ialah ayat yang menunjukkan tentang ta'zimul Quran. Okay. Kemudian kita tengok ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-10. Allah Ta'ala sebut, sayazakkaru man yakhsha. Maksud dia apa? Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Tadi Tuhan sebut pada ayat yang ke-9, fadzakkir inna fa'atiz zikra. Berilah peringatan sekiranya peringatan itu ada manfaat. Peringatan tu merujuk pada Quran. Sebab nama lain bagi Quran ialah Az-Zikr. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan kepada kamu Az-Zikra, iaitu Quran. Kami juga yang akan menjaganya. Okay. Jadi Allah Ta'ala kata, beri peringatan dengan Quran sekiranya Quran tu ada manfaat. Okay. Cuma Allah Ta'ala sekarang ni dia nak highlight, dia nak beri jawapan dengan lebih jelas lagi. Siapa yang menjadi kumpulan sasar utama yang dapat manfaat Quran ni? Biasanya kalau orang tu dia dengar Quran, bila mana Quran tu diperdengarkan, kumpulan mana yang first akan dapat
manfaat pada Quran. Allah Ta'ala sebut pada ayat ke-10, sayadzakkaru man yakhsha. Kalau kita tengok dalam terjemahan bahasa Melayu Abdullah Basmih tu, pimpinan Ar-Rahman, dia kata kerana orang yang takut, iaitu takut melanggar perintah Allah, akan menerima peringatan itu. Sayadzakkaru man yakhsha, yang akan dapat kesan daripada peringatan itu ialah man yakhsha, orang yang takut melanggar perintah Tuhan. Jadi first kali, kumpulan pertama yang akan terkesan dengan Quran ini ialah kumpulan yang takut untuk melakukan benda-benda yang Tuhan larang. Kumpulan ni dulu. Kalau kumpulan yang berani untuk langgar benda yang Tuhan larang, Quran tu kuranglah kesan pada diri dia. Bukan Quran tu tak power, dia yang tak mahu ambil benda tu. Sebab kita kena tahu sifat Al-Quran ini, manfaat tu akan dapat bila mana kita yang pergi ambil, pergi baca, pergi faham, baru kita dapat. Kalau Quran itu hanya diletak, ada sebahagian orang dia ambil berkat, Quran ada dalam rumah, Quran ada dalam kereta, Quran ada dalam telefon dia, Quran ada dalam semua tempat yang dia hidup, tapi dia tak pernah belik, tak pernah buka, tak pernah baca, manfaat itu tak akan mengalir pada diri dia. Manfaat itu tidak akan mengalir pada diri dia. Walaupun dia dikelilingi oleh banyak mushaf dalam suasana ataupun dalam kehidupan seharian dia, tapi dia tak belik, dia tak ambil, dia tak akan dapat. Ayat ni kalau kita tengok, sayadzakkaru, huruf sin pada perkataan sayadzakkaru bermaksud tidak lama lagi. Maksudnya teruslah memberi peringatan, tidak lama lagi pasti akan ada orang yang akan terima. Saufa, sin itu maksudnya saufa, akan ada orang terima. Siapa yang terima? Man yakhsha. Sebab tu perkataan yadzakkaru ni maksudnya ialah ada pihak yang beri peringatan, ada pihak yang dengar peringatan. Maknanya dia mesti ada dua action, dua perbuatan. Orang yang memberi peringatan itu, dia ambil isi peringatan itu pada Quran, dan orang yang mendengar peringatan itu, dia ambil juga daripada Quran. Yang inilah yang disebutkan orang yang mengambil manfaat daripada Al-Quran. Yang akan terima adalah orang yang takut. Apabila digunakan kalimah man, sayadzakkaru man, man itu ialah isim istifham yang bermaksud siapakah ataupun daripada kumpulan yang takut. Maknanya yang akan ambil manfaat itu ialah orang yang takut. Orang yang tak takut tak akan dapat manfaat. Ianya boleh jadi siapa sahaja, tak kira bangsa apa, tak kira dia warna kulit apa. Sebab perkataan man itu ialah satu perkataan yang diberikan kepada makhluk yang berakal, iaitu manusia, tak kira bangsa apa. Sebab tu kita akan tengok bila mana Quran dibacakan, antara yang ambil manfaat selain manusia ialah jin dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam surah Jin, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kata jin sebab jin ni ialah makhluk yang ditaklifkan dosa pahala macam kita juga. Dia dengar-dengar, dia dapat manfaat. Sebab tu kita akan tengok antara keajaiban Quran, bila mana diperdengarkan, akan ada orang yang kita tak sangka dia boleh dapat manfaat, dia dapat manfaat. Antaranya orang-orang yang kafir, dia dengar, dia dapat manfaat. Dia tak pernah belajar bahasa Arab. Beza dengan kita, mungkin dah lama Islam, kita hidup dalam lingkungan orang Islam, kadang-kadang dibacakan Quran ni tak terasa. Ada orang-orang yang Tuhan berikan kelembutan hati dia, walaupun dia non-Muslim, dia baca, dia dapat dan dia terkesan. Dia punya terkesan tu lebih daripada orang Islam yang dah lama masuk Islam. Sebab nak kata apa? Nak kata dia tidak ada penghalang dalam hati dia. Walaupun dia bukan Islam, hidayah belum sampai pada diri dia, tapi dia ada sikap keterbukaan untuk mendengar mana-mana saja maklumat yang dia nak dengar. Sebab ada sebahagian orang Islam, dia Islam tapi dia tutup. Sebab tu kita akan tengok sebahagian orang Islam yang mundur ni, dia akan jadi kepada masalah ketaksuban. Sebab dia tutup, walaupun dia Islam, dia tak kafir, dia Islam, tapi dia tutup. Walaupun dibacakan ayat Quran, dia tak nak dengar.
Walaupun diberikan dalil-dalil hujah-hujah yang kuat dan kemah pada Al-Quran, penghayatan macam-macam, dia tak nak dengar sebab dia yang tutup pintu itu. Macam mana nak masuk manfaat kalau pintu itu ditutup? Jadi ini benda yang kita kena tahu dan kita kena sedar. Ia tidak sama kalau digunakan kalimah allazi. Kalau Allah Ta'ala kata sayadzakkarul ladzi yakhsha, yang akan dapat peringatan itu yang takut. Dia tak berapa, orang kata apa, tak berapa mendalami sangat maksud dia tu. Dia tak pergi kepada kumpulan yang dimaksudkan, dia tidak spesifik. Kalimah yakhsha pula bermaksud takut kepada sesuatu yang lebih besar daripada kita, besar dari segi kedudukan, dan boleh jadi juga besar dari segi saiznya. Yang lebih daripada kita ialah Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang lain. Maksudnya takut kepada Allah dan apa yang diancam olehnya, bukan takut nak melarikan diri, takut untuk menderhakai. Kita nak dekat dengan Tuhan, tapi kita takut kita buat benda yang menyebabkan murka dia. Bukan takut yang kita tak nak jumpa langsung. Dia ada orang dia takut dia tak nak jumpa langsung. Itu bukan maksud takut yang ingin disampaikan dalam ayat ini. Dan sesiapa yang ada perasaan itu akan berusaha untuk mengingatnya selalu. Mereka akan mula mendengar setiap ajaran yang diberikan dalam wahyu, dan memang mereka akan takut kepada peringatan itu. Ada yang mengandungi ancaman yang menakutkan. Oleh itu orang yang akan terima peringatan adalah orang yang takut kepada Allah dan juga takut kepada ancaman yang ada pada hari kiamat ataupun hari akhirat. Mereka akan dapat terima kerana dalam hatinya sudah ada sedikit sebanyak perasaan takut dan mereka hendak menyelamatkan diri mereka. Jadi dalam erti kata lain, orang yang akan dapat manfaat pada Quran ni ialah orang yang takut. Antara sifat yang perlu ada untuk dapat manfaat Quran ialah takut. Yakhsha, khasya, khasyah. Maksudnya ialah takut untuk melanggar apa-apa yang tak disukai. Macam mana kita takut untuk buat benda-benda yang orang kita sayang dia tak suka. Bukanlah kita takut kita nak lari jauh dari dia. Kita takut untuk buat benda yang mak ayah kita tak suka. Kita takut nak buat benda yang pasangan kita tak suka. Sebab apa? Benda-benda ini akan menyusahkan orang tu, merungsingkan orang tu, dia mengganggu banyak perjalanan hidup dia. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala kata orang yang takut, orang yang runsing kalau dia langgar perintah Tuhan, maka mungkin banyak berlaku kesusahan dalam hidup dia. Inilah kumpulan yang akan dapat kesan daripada Al-Quran, kumpulan yang akan dapat manfaat pada Quran paling banyak. Kumpulan lain tak dapat. Kumpulan itu saja. Selain pada itu disebut sini, oleh itu orang yang terima peringatan adalah orang yang takut kepada Allah dan hari akhirat. Mereka akan dapat terima kerana dalam hati sudah ada sedikit sebanyak perasaan takut dan mereka hendak menyelamatkan diri mereka. Tetapi kita bukanlah boleh tahu siapa yang ada rasa takut dalam dirinya. Bukan ada tanda pada luarannya untuk dikenal pasti daripada awal lagi siapa yang terbuka hatinya ataupun tidak. Maka kita kena teruskan sahaja dakwah. Masalah seterusnya, kita tak tahu orang tu betul takut ke tak takut. Boleh jadi dia takut, lepas pada tu Tuhan palingkan hati dia, dia jadi tak takut pula. Jadi dengan sebab ianya satu benda yang blind, tak jelas, samar. Siapa yang takut ni? Adakah yang takut itu ialah orang yang datang ke masjid? Orang-orang yang duduk masjid ni dia kategorikan sebagai orang yang takut langgar perintah Tuhan? Boleh jadilah. Boleh jadi. Sebab tu dia datang masjid. Sebab dia takut dan dia rasa ia ada keperluan untuk datang. Tapi boleh jadi juga yang datang masjid dia punya berani nak langgar perintah Tuhan lebih daripada yang tak pernah datang. Kemungkinan tu ada di mana-mana. Sebab ianya satu benda yang blind, dia tak jelas. Jadi kerja orang yang menyampaikan dakwah peringatan ini, dia bukan kerja nak trace orang. Tengok orang yang ni takut. Jadi cukup lah pada takat tu je lah. No. Kerja dakwah itu berterusan sampai bila-bila. Dan ianya adalah sikap yang buruk bagi seorang pendakwah bila mana dia orang kata apa, berdakwah hanya ingin menilik yang ni takut, yang ni tak takut. Dan ketakutan itu bukan hanya pada lemah lembutnya perkataan.
Orang yang bercakap lemah lembut bukan petanda dia takut perintah Tuhan. Okey. Jadi ianya satu benda yang orang kata apa, yang blind. Okey. Seterusnya ayat yang ke-11. Allah Taala sebut wa yatajannabuhal ashqa. Ini ialah golongan yang tak akan dapat manfaat pada Quran, dan orang-orang yang celaka akan menjauhinya. Okey, kita tengok tafsiran dia kata. Tetapi orang yang celaka akan menjauhinya. Mereka tidak tahu, tidak mahu mendengar dakwah dan peringatan yang diberikan sampai mereka itu sanggup lari. Pernah ataupun tidak kita melihat orang yang nampak sahaja orang-orang agama, ustaz ataupun orang yang nak beri peringatan, mereka akan lari. Mereka tidak mahu mendengar nasihat daripada orang seperti ini dan merasa rimas. Maknanya orang-orang seperti ini itu antara sifat dia. Mereka yang jenis seperti ini adalah orang yang paling malang, dan malang itu lawan kepada orang yang bertuah. Mereka itu malang sungguh kerana tidak ada kebaikan pada mereka. Mereka ini selalunya berkawan dengan orang yang tidak baik, suka membuang masa, membuang kebaikan daripada kehidupan mereka, tidak ingat tentang masa hadapan, lebih-lebih lagi tentang akhirat. Mereka itu amat jauh daripada kebenaran kerana mereka akan mengelak daripada kebenaran dan nasihat yang baik. Janganlah dikata mereka hendak mencari kelas untuk mempelajari agama. Kalau ada orang yang datang memberi nasihat pun mereka tidak mahu mendengar. Hendak saja mereka itu pergi daripada situ. Maknanya sini dia sebut apa dia? Al-ashqa dalam bahasa Arab, bahasa Melayu maksudnya lah orang-orang yang celaka. Tuhan menyebutkan golongan yang lari. Ijtinab. Ijtinab ni maksud dia apa? Tengok je orang baca Quran, dia lari. Dia tak nak duduk. Dia rimah duduk dalam majlis macam tu. Dia ada sejenis lagi, dia tak lari, dia duduk, dia buat kacau. Yang ni dua celaka ada pada diri dia. Pertama, dia tak nak terima kebenaran. Yang kedua, dia mengganggu pembawa kebenaran. Yang tu pun ada dalam masyarakat Arab jahiliah ataupun di kalangan penentang dakwah Nabi. Cuma ayat ni disebut secara umum. Al-ashqa ialah orang yang tidak berminat. Memang kita akan jumpa orang-orang seperti ni, hatta orang Islam sekalipun. Dia tak berminat, dia tak suka. Dia orang kata apa, dia orang kata apa, dia tidak terkesan dengan apa-apa saja. Ada kuliah satu lagi ke belakang tu. Ada dua durus mana ni. Okey. Seterusnya ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 kita tengok Allah Taala sebut allazi yaslan naral kubra. Ayat yang ke-12 Allah Taala sebut, ayat yang ke-12 ni ialah masih lagi cerita tentang kebesaran Al-Quran, golongan yang mendapat manfaat pada Quran dan golongan yang tak mendapat manfaat pada Quran. Okey. Ayat 12 Allah Taala sebut allazi yaslan naral kubra, iaitu orang yang akan memasuki api neraka yang besar ataupun akan dibakar dalam api neraka. Ini merujuk kepada al-ashqa. Yasla, mereka itu akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kita tengok terjemahan ataupun tafsiran, dia kata orang yang sebegitu iaitu al-ashqa akan masuk ke dalam neraka yang besar. Yasla bukan bermaksud dimasukkan, tetapi dia sendiri yang akan masuk. Walaupun dia menidakkan, dia tak mau, tapi dia yang nak pergi masuk. Ini adalah kerana tubuh badannya akan masukkan diri sendiri ke dalam neraka, kerana mereka akan taat kepada Allah walaupun tuan badan tidak mahu masuk. Sebab tubuh badan ahli neraka ni, mereka taat pada Tuhan walaupun si ahli neraka tu sendiri dia tidak mahu untuk menerima azab itu. Sebab tu kalau kita tengok dalam ayat tu dia kata an-naral kubra, api yang sangat besar. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, riwayat juga oleh Imam Abu Daud, riwayat juga oleh Imam Ibnu Majah, An-Nasai dan lain-lain, bila mana Nabi menceritakan tentang saiz badan ahli neraka, Nabi kata ketahuilah bahawasanya gigi bagi ahli neraka itu sebesar bukit Uhud. Gigi dia orang, gigi ahli neraka ni, sebatang gigi tu dia punya saiz sebesar bukit Uhud. Gigi manusia ni berapa? 30 lebih yang komplit. Kalau tak silap ataupun 40 lebih. Okey. Tu baru gigi, belum cerita tangan, belum cerita kepala, belum cerita mata, belum cerita yang lain.
Tapi untuk ahli syurga, dia punya tubuh badannya ialah menyamai tubuh badan Nabi Adam AS. Maknanya 60 hasta. 60 hasta ni lebih kurang bangunan 5 tingkat ataupun 7 tingkat, lebih kurang. Dari segi zahirnya kecil lah ahli syurga. Ahli neraka lagi besar. Okey. Golongan-golongan yang menimbang dengan akal, dia akan kata, jadi maksudnya syurga ni kecil lagi daripada neraka. Memanglah zahir daripada apa yang kita dapat dengar tu, itulah yang kita akan nampak. Okey. Tapi perkataan itu dia keluar dengan sebab nak meragui sebenarnya syurga neraka ni ada atau tidak. Okey. Itu yang jadi masalah. Sebab orang yang bercakap macam ni, dia bukan kata apa nak beriman. Dia bercakap tu untuk memberi keraguan. Saya pernah dengar lah orang yang bercakap macam ni, dia kata kalau ahli syurga 60 hasta, ahli neraka gigi dah besar bukit Uhud, jadi apa keistimewaan ahli syurga? Dia pergi ke arah tu. Okay. Sebab memang kita dah tahu dia memang tak nak beriman dengan benda gaib ni. Dan sikap tak nak percaya pada benda gaib ni bukan manusia tahun 2020 je yang ada masalah ni. Manusia zaman Nabi, sebelum datang Nabi Muhammad pun ada. Masalah orang-orang yang melawan Nabi dan Rasul ini, dia orang tak percaya lepas pada mati ni ada lagi perkiraan-perkiraan lain. Yang tu. Sebab dia orang nampak hidup ini hanya di sini, di dataran ini, di dunia ni. Kalau kita berkuasa, berkuasalah sekuasa-kuasanya. Kalau kita ada kuasa nak henyak orang, henyaklah sehenyak-henyaknya, maknanya buat. Sebab kita hanya hidup di sini. Bila mana datang Nabi Rasul beritahu, tak, hidup kita bukan sini. Nanti ada lagi. Yang kedua, yang ketiga. Ada barzakhnya, ada kiamatnya, ada penghidupan yang lebih kekal. Bila mana sebut benda tu, dia orang tak boleh percaya. Dan sikap argue benda-benda hari kiamat ataupun benda-benda yang luar daripada kemampuan panca indera kita ni, ialah sikap yang dah ada pada musyrikin Mekah dulu. Bila mana Nabi kata kita semua akan dibangkitkan keluar daripada kubur masing-masing. Masing-masing daripada kita ni di padang mahsyar nanti akan keluar. Tiba-tiba ada satu orang musyrikin kata, kalau yang mati tak ada kubur, yang mati kena makan dengan serigala, macam mana nak keluar dia? Dia fikir macam tu. Kalau yang mati tengah laut, tak ketahuan hala mana jasad dia. Lalu Nabi pun cerita tentang kisah dua orang Bani Israel. Satu ayah, satu anak. Yang mana ayah ni satu orang yang beriman. Dia telah berpesan kepada anak dia, kalau aku meninggal nanti, kamu jangan tanam, kamu bakar mayat aku. Bila mana kamu bakar mayat aku, kamu jadikan mayat aku tu, tubuh badan aku tu sampai jadi abu. Kalau ada yang kerah-kerah tu tumbuk bagi jadi macam debu. Lepas tu kamu bawa naik ke atas bukit ataupun kamu hanyutkan di laut supaya ianya hilang berterbangan begitu sahaja. Takdir Allah Ta'ala, anak dia buat seperti mana yang diwasiatkan. Ini syariat orang terdahulu, kita tak boleh buat. Okay. Bila mana anak dia buat, mayat dia pun jadi debu. Bukan mayat dia tu abu dah, hilang abu tu, diterbang oleh angin. Okay. Nabi kata di padang mahsyar nanti Allah Ta'ala kumpulkan balik debu-debu tu berdiri elok di hadapan Allah Ta'ala. Tak ada kubur ni cerita orang tak ada kubur. Okay. Sehinggalah Allah Ta'ala tanya, ya fulan, kenapa kamu suruh anak kamu buat macam ni? Sebab benda tu tak boleh. Bakar mayat ni tak dibenarkan. Kita tak boleh, bukan kata bakar mayat. Nabi ni larang kita bakar haiwan pun tak boleh bakar. Tak boleh bakar. Sehingga Nabi kata yang boleh membakar hidupan ni hanyalah Allah Ta'ala. Kita tak ada kuasa nak bakar-bakar. Sebab tu kalau kita rasa terganggu dengan binatang, serangga apa semua, jangan guna kaedah bakar. Ada orang dia guna kaedah bakar. Okay. Yang sarang tebuan tu bukan bakar. Kita halau dia daripada sarang dia, bukan bakar dia. Okay. Orang yang terlibat dalam ni dia tahulah. Okay. Marahkan kerengga, bakar sarang kerengga. Punya tak suka biawak lalu keliling rumah, tarik biawak dengan ekor dia, panggang macam nak makan, nak bagi seksa. Benda tu tak boleh. Benda tak boleh. Ada orang dia tuang minyak petrol dalam sarang semut, cucuh dengan mancis, terbakar habis. Perbuatan tu diharamkan oleh Nabi. Tak boleh. Kalau haiwan tu Nabi tak bagi, apatah lagi orang. Sebab tu agama-agama yang membakar mayat ni,
Ia bukan agama fitrah sebenarnya. Dia hanya ideologi. Dia hanya orang kata apa, satu. Bahkan kau tengok kalau bakar mayat ni, ianya menjadi pencemaran kepada alam ni. Kita kalau kita pernah tengok bakar mayat ni, dia satu benda yang luar biasa bau dia. Di Perlis ni kan ada agama-agama yang membakar mayat dia. Okey. Sebab kalau tengok sekarang ni dia dah moden lah, dia bakar dalam macam oven, dia ada siap lah dapur dia apa semua. Kalau yang guna kaedah lama macam Hindu, kumpul bara api. Kalau kita pernah bau mayat dia tu, bau yang luar biasa, bau busuk yang luar biasa keluar daripada proses pembakaran itu. Okay. Dan dari segi orang kata apa, dari segi fitrah pun dia tak elok. Sebab saya pernah tanya, ada satu orang dia convert baru masuk Islam, dia Buddha, Siam lah. Okay. Kerja dia lah jaga rumah mayat ni, tempat bakar mayat. Okay. Sebab sekarang ni kan dia moden, yang orang Siam apa semua dia moden, dia macam ada dapur, macam oven yang orang buat kuih, buat kek tu lah. Okay. Dia ada kaca yang kita boleh hintai tengok. Okay, mayat tu habis tak lagi dia bakar. Okay. Dia kata sepanjang-panjang dia jadi kerja tu, dia kata setiap kali mayat tu dimasukkan dalam pembakaran tu, biasanya mayat tu dia akan terangkat, badan dia tu terangkat macam hidup. Maknanya badan tu tak bersedia menerima api tu, macam dia macam orang yang cuba nak lari, dia dah mati dah pun. Okay. Maknanya dia punya terangkat tu. Okay. Sebab memang manusia ni kalau dia dah meninggal, dia wafat, dia meninggal, dia punya pergerakan dalam otot-otot dia yang tak sempat dia buat tu, dia masih lagi menyimpan. Sebab tu orang yang terlibat dengan forensik, orang yang terlibat dengan pembedahan mayat ni, kawan-kawan saya yang bahagian perubatan apa semua ni, benda tu biasa. Bila mana buat postmortem mayat ni, orang yang nak claim insurans apa semua, dia akan buatlah benda ni kalau dia mati dengan sebab penyakit-penyakit yang perlukan pada postmortem. Okay. Bila mana bedah mayat tu buka di bilik mayat apa semua tu, kadang-kadang tangan dia terangkat ataupun kaki terangkat. Yang dahsyat lagi ni, dada terangkat. Kena kita yang tak ada pengalaman, kita kata nak hidup balik kawan tu. No, dia bukan nak hidup balik, dia ada orang kata apa, gerakan-gerakan yang dia tak habis lagi. Sebab tu antara orang-orang yang urus mayat ni, dia akan urut di sendi tu apa semua, nak bagi benda-benda yang masih tersimpan ataupun genggaman-genggaman tangan tu bagi dia lepas benda tu. Dan benda tu normal lah, tapi orang yang tak ada pengalaman dia akan terkejut lah. Tiba-tiba berdiri tu tak ada lah sampai kes berdiri, cuma ni dia akan terangkat sikit apa semua, apatah lagi dibakar. Okay. Jadi dalam ayat ni, ayat yang ke-12, Allah Ta'ala kata yaslan nar. Badan tu sendiri nak masuk ke dalam api tu, badan tu sendiri nak pergi masuk, dengan sebab badan itu ialah daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada kuasa penuh mutlak untuk memerintah badan itu. Jadi badan itu sendiri yang bergerak mentaati perintah Allah Ta'ala untuk masuk ke dalam api, lalu mereka menerima azab dan dibakar. Ayat yang ke-13 Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-13, thumma la yamutu fiha wa la yahya. Okay, ayat ni lah yang paling dahsyat sekali. Orang kata apa, takhwif ukhrawi yang ingin disampaikan oleh Allah Ta'ala. Mereka yang dibakar dalam api neraka itu, bila mana mereka masuk dibakar itu, mereka tak mati, tak juga hidup. Satu fasa ataupun satu proses yang pelik, yang kita tak boleh fikir dengan kepala kita. Orang ahli neraka ni, mereka masuk dalam neraka, kedudukan dia orang tu tak macam orang mati, tak juga macam orang hidup. Okay, kita tengok tafsiran dia kata apa. Apabila digunakan kalimah summa, bermaksud selepas lama mereka di dalamnya, sesudah lama kena masuk dalam neraka, sudah lama kena azab, mereka tetap tidak mati-mati. Maknanya dah terima azab, dia berulang, dia sakit, lepas tu badan bercantum balik, dia kena benda tu, ataupun dia kena hentam, kena bakar, kena apa, dan ianya berulang. Di dalam neraka, ahli neraka tidak mati dan tidak hidup. Ini amat menghairankan, padahal kalau kena api yang panas, tentu orang akan mati kalau di dunia. Tetapi Allah tidak membenarkan mereka mati, kerana Allah hendak terus menyeksa mereka selama-lamanya.
Mereka kena seksa tu mereka sakit lah. Mereka sakit. Dan kita kena tahu bahawasanya azab dalam neraka ni dia sentiasa ada pembaharuan. Dia bukan azab yang sama saja. Sebab ada orang dia fikir kena bakar je lama-lama kawan tu dia jadi Allah dah. Jadi biasa dah. Jadi senyum dah tengok orang lain kena bakar. No, dia tak akan berlaku macam tu. Maknanya hari ni dia kena bakar, esok dia kena yang ni. Dan dia pun tak sangka. Dia macam duduk dalam ketakutan. Duk fikir, esok nak kena apa pula? Esok nak kena apa? Azab apa pula yang akan berlaku? Okay. Jadi sebagaimana syurga mala ainun ra'at, syurga tak pernah lihat dengan mata, tak pernah dengar dengan telinga, tak pernah terfikir, begitulah neraka pun sama juga. Bila mana kita cerita neraka, azab dalam neraka ialah azab yang mengerikan, yang tak dapat dibayang oleh akal kita. Sebab dia bukan hanya azab tubuh badan, dia juga mengazab emosi. Waktu kita, bukan kita lah, waktu ahli neraka tu dia kena azab. Okay. Yang akan datang sekali ialah malaikat, yang mana malaikat tu dia akan kata pada kita dengan kata-kata yang menikam emosi orang tu. Sebab tu kalau kita baca Quran, kita akan tengok malaikat-malaikat yang duduk dalam neraka, apa dia kata pada ahli neraka? Dia kata, panggillah berhala-berhala yang dah kamu seru di dunia dulu. Minta tolong dengan dia orang. Minta tolong dengan dia orang. Takut-takut dia orang boleh ejah masuk, boleh bagi ringan. Cakap macam tu buat sakit hati je. Benda tu menyebabkan sakit hati. Okay. Maknanya malaikat akan sebut benda tu selalu dan selalu. Badan sakit dah, emosi pula sakit. Okay. Dalam ayat ni, dalam tafsiran dia kata, kerana kalau mati sudah tidak kena seksa lagi dan dikira mereka selamat, maka mereka tidak dimatikan dan azab itu memang terus dikenakan kepada mereka sampai mereka akan minta untuk dimatikan. Maknanya mereka minta untuk dimatikan terus kerana tidak tahan, tetapi Allah tidak mematikan mereka. Dan Allah Ta'ala telah menyebut dalam surah Az-Zukhruf, wa nadaw ya malik liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makithun. Mereka menyeru, wahai Malik. Malik ni ialah malaikat yang menjaga neraka. Biarlah Tuhanmu membunuh sahaja kami. Lalu jawab malaikat, dia kata, innakum makithun, kamu kekal hidup macam ni, tak payah nak haraplah kamu akan dibunuh. Kamu tak akan dibunuh dah pun. Mereka tak akan mati selepas daripada memasuki alam akhirat. Kekal mereka dengan kehidupan macam tu. Kekal mereka merasai azab daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat yang ke-14 dan 15. Okay. Allah Ta'ala sebut pada ayat 14-15 ni ialah kumpulan yang lain. Maknanya bahagian ketiga dah selesai. Ini bahagian yang keempat pula. Okay. Iaitu Allah Ta'ala mengajarkan zikir dan salat yang akan menjadi penyucian dan penstabil kepada emosi manusia. Okay. Allah Ta'ala sebut, qad aflaha man tazakka, ayat 14. Beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dengan mentauhidkan Allah. Maksudnya, beruntung mereka yang telah menyucikan diri daripada najis kejahilan. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Najis pada akidah dan ideologinya. Dan orang-orang yang menerima Islam itu ialah orang yang tazakka, orang yang telah membersihkan diri mereka. Mereka mungkin belum berjaya lagi untuk mendapatkan kesempurnaan, tetapi mereka sudah mula berusaha. Sekali lagi Allah Ta'ala menggunakan perkataan man tazakka. Sebelum tadi man yakhsha, sayadzakkaru man yakhsha, ni qad aflaha. Orang belajar bahasa Arab dia akan tahu fungsi qad di hadapan itu ialah taukid. Maknanya pasti akan berjaya orang yang nak suci diri. Tapi kalau dia tak nak suci diri, dia tak berjaya lah. Okay. Maknanya siapa saja, bukan bangsa Arab, bukan hanya orang yang kulit tertentu bercakap dengan bahasa itu, semua manusia akan dapat sekiranya dia nak bersih diri. Iaitu siapa sahaja yang mahu membuang yang buruk dan membersihkan hati mereka, terutama daripada unsur-unsur syirik. Oleh itu tazkiyah dalam ayat ini pertamanya adalah membersihkan diri daripada akidah syirik. Ramai daripada kalangan orang kita tidak mementingkan perkara ini. Mereka mempelajari agama tetapi mereka tidak faham tentang tauhid dan syirik. Jadi ramai yang tahu tentang amal ibadat tetapi dalam masa yang sama mereka ada fahaman syirik yang masih dilakukan. Ada yang masih lagi berubat dengan bomoh.
Sebagai contohnya, ada yang melakukan amalan khurafat di kubur, ada yang meminta kepada ahli kubur, bertawassul dengan tawassul yang salah, berdoa dengan doa-doa yang tidak betul. Ini semua terjadi kerana tidak mahir dalam hal tauhid dan syirik. Malangnya, ada pula guru agama yang mengajar amalan-amalan yang sesat ini. Maknanya kalau kita tengok, benda ni Hamka sebut zaman dulu, dan sekarang ni pun berlaku benda yang sama juga. Selepas dibersihkan hati daripada fahaman syirik, kena juga membersihkan hati daripada sifat mazmumah seperti dengki, iri hati dan sebagainya. Ini memerlukan usaha dan ianya bukan mudah. Okay. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut qad aflaha man tazakka. Orang belajar bahasa Arab dia akan tahu perkataan tazakka itu ialah fi'il mudhari' yang bermaksud perbuatan yang berterusan. Maknanya bukanlah bila mana kita berusaha nak bersih diri kena berjaya dulu baru akan dapat pahala. Setiap usaha jatuh bangun itu ialah usaha yang akan memberi pahala. Sebab tu berusaha diri untuk bersih daripada benda-benda ni, ianya ialah satu jalan untuk menuju kepada kebenaran. Ada orang dia malas nak bersih diri sebab dia rasa macam nak bersih diri tu ambil masa lama, baru dapat aku kata apa manfaat daripada bersih. No, sebenarnya ialah proses membersih diri itu pun sudah dikira sebagai proses yang mendapat pahala. Kita pernah dengar hadis 99 orang, hadis satu orang lelaki yang bunuh 99 orang dalam riwayat Bukhari. Okay. Saya tak ceritalah cerita tu sebab saya rasa orang dah pernah dengar cerita tu. Okay. Bila mana dia jumpa rahib, mula-mula dia jumpa abid, dia kata aku ni ada tak lagi peluang keampunan? Abid tu kata tak ada. Orang yang dah bunuh 99 orang ni ialah orang yang tak berguna. Lalu dia sempurnakan 100 orang dengan dia bunuh kawan tu. Okay. Lepas daripada tu, kalau kita tengok dia jumpa rahib. Rahib ni ahli ibadah, orang yang ada ilmu. Okay. Jadi bila mana dia jumpa rahib itu, rahib tu pun kata kepada dia bahawasanya kamu masih lagi ada peluang, tidak ada yang menghalang kamu daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Okay. Jadi nak tunjuk kepada kita bahawasanya ialah bila mana dia tu mati, dia tak sempat lagi buat amal, dia tak sempat lagi buat apa-apa kebaikan, dan seterusnya. Dah masuk waktu azan. Okay, kita beri lalu azan dulu. Okay. Okay. Simpulan terakhir apa yang dah kita sebut tadi, Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-14. Allah Ta'ala kata qad aflaha man tazakka, berjayalah orang-orang yang membersih diri. Maknanya usaha untuk bersih diri itu akan diberi pahala oleh Allah Ta'ala, seperti mana kisah lelaki yang membunuh 99 orang, tak sempat buat kebaikan, tapi usaha untuk mencari lubang kebaikan itu Allah Ta'ala nilai sehingga Allah Ta'ala berikan balasan syurga kepada dia. Okay. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi perbahasan pada ayat yang ke-15 selepas daripada ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.